Yang jauh ni tak berapa nak buat lah tuan-tuan. Masa risau sikit, aku ni ada ketak kan. Nanti kau kena jolok lubang hidung tekak. Jangan pergi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mesti dah dengar berita pengumuman oleh Menteri Kesihatan bahawa frontliners kita yang telah disuntik dengan vaksin masih kena jangkitan. Maka orang cakap, alamak, cucuk vaksin pun tak guna, masih kena jangkitan. Tapi tuan-tuan harus lihat dari segi statistik. Ada sebahagian frontliners ni belum disuntik langsung. Ada sebahagian baru 1 dos. Ada sebahagian dah lengkap 2 dos. Akan tetapi baru saja lengkap, mungkin antibodinya belum naik. Dan jangan lupa, frontliners tuan-tuan, mereka ini bergelumang dengan COVID-19. Pagi tengok COVID-19, tengah hari, malam, esok, hari-hari. Kalau kita katakan vaksin ini hendak meningkatkan antibodi dan melawan, penat juga tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan pakai bulletproof, saya tembak betul-betul tidak berhenti, 1 peluru saya akan bocor tuan-tuan. Samalah perumpamaannya dengan frontliners kita. Baru disuntik dengan 2 dos vaksin, hendak menahan diri mereka daripada berjumpa dengan pesakit COVID-19 ni yang setiap hari yang berpuluh entah beratus orang. Berbanding dengan tuan-tuan yang mungkin disuntik dengan dos yang sama tetapi hanya mungkin duduk di rumah ataupun berjumpa dengan pesakit COVID di dalam kalangan keluarga ataupun di tempat kerja. Kita harus melihat keadaan ini dalam sudut yang berbeza tuan-tuan. Tidak harus menggunakan frontliners sebagai kita punya reference, kerana ini adalah tidak adil ataupun tidak benar. Bila bab-bab COVID-19 ni tuan-tuan, maklumat yang benar daripada Kementerian Kesihatan selalu kita cakap tak betul. Tapi maklumat dari WhatsApp, Facebook kawan-kawan semuanya betul. Contoh pertama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah dengar, minum air suam atau air panas, virus akan ikut turun ke dalam perut dan virus akan dibunuh oleh asid perut. Betul atau tak? Jawapannya begini. Baik. Virus COVID-19 masuk ke dalam badan kita melalui hidung, mulut ataupun mata. Jika virus masuk di dalam hidung dan menjangkiti bahagian hidung sahaja, bagaimanakah minum air panas boleh membawa virus turun ke perut? Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, jika virus ini turun ke dalam perut sekalipun, asid perut tidak mampu membunuh virus COVID-19. Tuan dan puan-puan, virus COVID-19 ini sangat cerdik. Dia juga ada ilmu untuk bagaimana nak mengelakkan dia terbunuh tuan-tuan dan puan-puan. Masuk dalam hidung, membiak, mengeluarkan lebih banyak virus dan terus akan masuk ke dalam paru-paru dan mencari sel-sel yang lebih sesuai dalam paru-paru untuk menjangkiti paru-paru kita. Dan ruang untuk dia turun tu, tuan-tuan minum air panas, tak sempat tuan-tuan. Virus dah sampai kat dalam, baru tuan-tuan minum air panas. Lagipun tuan-tuan tidak tahu bila virus dah masuk sebab tiada simptom atau tak tahu. Akan tetapi, minum air yang banyak memang bagus untuk mengelakkan dehydration ataupun kurangnya air dalam badan. Ini memang bagus sebab sistem badan kita atau antibodi perlukan air yang cukup untuk menghasilkan antibodi yang baik bagi mencegah sebarang jangkitan. Soalan yang kedua. Tuan-tuan mesti pernah dengar apabila seorang dijangkiti, maka akan ada kontak rapat atau kontak sosial yang merupakan yang jauh sikit. Tapi pihak kementerian akan menggalakkan yang kontak rapat mesti buat swab test. Yang jauh ni tak berapa nak buat lah tuan-tuan. Masa risau sikit, aku ni ada ketak kan. Nanti kau kena jolok lubang hidung tekak. Jangan pergi. Cari kat mana maklumat? Facebook dengan WhatsApp. Tengok. Jika anda boleh bernafas selama 10 saat dan menahan nafas anda tidak dijangkiti COVID. Betul ke? Jawapannya begini, tuan-tuan. Tidak ada satu kajian pun yang telah dibuat yang menunjukkan bahawa seseorang yang mampu menahan nafasnya selama 10 saat dengan tidak batuk dan tiada rasa tidak selesa pada bahagian dada, ini boleh menunjukkan bahawa tiada jangkitan di paru-paru dan tidak dijangkiti COVID-19. Jadi jangan percaya dengan benda-benda seperti ini. Tuan-tuan rasa tidak selesa, demam, batuk, selesema, pergilah. Lakukan ujian untuk cek kita ada COVID-19 atau tidak. Kerana perawatan yang awal boleh
menyelamatkan nyawa anda. Yang menuduh bahawa WHO ialah satu corrupted organisation yang telah dirasuah oleh syarikat-syarikat farmaseutical.